pagi dan salam sejahtera. Berita pagi edisi Jumaat 4 September. Anda bersama saya, Laurendra Fiona Penetpaikan. Susulan impak COVID-19 terhadap ekonomi masyarakat, kerajaan memberi kelonggaran supaya urusan pembaharuan cukai jalan atau lesen kenderaan motor LKM bagi kenderaan persendirian dan motosikal boleh dilakukan tanpa menjalani pemeriksaan Pusat Kenderaan Berkomputer Puspakom. Menurut Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, syarat bagi pembaharuan itu adalah tamat tempoh cukai jalan dan LKM tidak melebihi 3 tahun. Bagi mereka yang telah tarikh dan luput tidak melebihi 3 tahun, 36 bulan lah maksudnya, sebanyak 4.274 juta. To be exact, 4,274,798 buah kenderaan di bawah kategori ini, iaitu kenderaan LKM luput bagi tempoh lebih 1 tahun tetapi kurang daripada 3 tahun, 1 to 3 years. Kalau tidak, dulu dia kena melalui pemeriksaan ataupun dia kena hantar ke Puspakom. Ada 2 PG10 atau B2 lah, pemeriksaan kenderaan yang perlu dilalui. Sekarang kita melihat keadaan COVID ni, rakyat susah, kita bagi kelonggaran. Ya, kalau 2 tahun tak bayar pun sekarang tanpa melalui proses pemeriksaan oleh Puspakom. Beliau mengesahkan perkeliling yang tular berhubung perkara itu selepas merasmikan Majlis menandatangani Memorandum Persefahaman JPJ di Putrajaya. Sebelum ini, kenderaan persendirian yang tamat LKM dalam tempoh setahun perlu menjalani pemeriksaan kenderaan di Puspakom sebelum dibenarkan memperbaharui cukai jalan dengan kos pemeriksaan ditanggung pemilik kenderaan. Mengenai tawaran diskaun saman sebanyak 70% sehingga 30 September ini, Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata masih ramai rakyat Malaysia didapati suka membuat pembayaran di kaunter. Sehubungan itu, beliau menggalakkan orang ramai membayar secara dalam talian. Ini kerana mereka masih boleh menikmati potongan yang ditawarkan menerusi kaedah pembayaran tersebut. Kerajaan menyekat kemasukan warga asing dari negara yang merekodkan lebih 150,000 kes positif COVID-19 mulai Isnin ini, 7 September. Menurut Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, negara yang dianggap berisiko tinggi antaranya Amerika Syarikat, Brazil, Perancis, Spanyol, Arab Saudi, Rusia, Bangladesh dan Itali. Kebenaran masuk warga asing dari negara terlibat akan melihat kepada kes kecemasan yang dibolehkan dengan membuat permohonan kepada Jabatan Imigresen Malaysia. Daripada Amerika misalnya, sekarang ni saya difahamkan dah 6 juta. Daripada Brazil, daripada Spanyol, ya, kita even daripada UK, daripada United Kingdom pun. Kategori yang sama kita sekat kemasukan kecuali jika kes yang melibatkan kecemasan. Kecuali jika kes yang melibatkan yang berkaitan dengan hubungan dua negara, kerajaan. Dia perlu datang, mungkin ada meeting yang mustahak yang berkaitan dengan between negara dengan negara. Jadi kita benarkan. Itu pun perlu melalui Jabatan Imigresen, perlu mendapat kebenaran daripada Jabatan Imigresen. Beliau memaklumkan perkara itu selepas mesyuarat Jawatan Kuasa Khas Kempen Pembudayaan Norma Baharu di Putrajaya. Selasa lalu, Datuk Seri Ismail Sabri turut mengumumkan 3 buah negara disekat kemasukannya ke negara ini, iaitu Indonesia, India dan Filipina. Sekatan turut merangkumi kategori penduduk tetap, pemegang pas program Malaysia My Second Home MM2H dan ekspatriat. Turut disekat ialah pasangan kepada warga negara Malaysia dan anak-anak mereka serta pelajar dari negara berkenaan. Beliau turut memaklumkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan mengeluarkan senarai penuh negara yang disekat masuk ke Malaysia minggu depan.
Pasukan Petugas Khas Pemantauan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang diketuai Polis Diraja Malaysia PDRM telah membuat 51,809 pemeriksaan. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam kenyataannya memaklumkan pemeriksaan itu bagi memantau serta menguatkuasa pematuhan prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. PDRM telah menahan 198 individu atas kesalahan ingkar arahan PKP. Daripada angka itu, 184 individu telah dikompaun, 9 individu direman manakala 5 lagi dijamin. Antara kesalahan ingkar arahan PKP termasuk aktiviti dalam pub kelab malam, 109 tangkapan gagal menyediakan peralatan catatan keluar masuk 25 dan tidak memakai pelitup muka 17. Selain itu, seorang individu ditahan kerana gagal mematuhi arahan kuarantin. 2 lagi disyaki menjalankan aktiviti pelacuran serta aktiviti dengan melibatkan kehadiran orang ramai yang menyukarkan penjarakan fizikal seramai 41 orang. PDRM ujarnya juga telah mengadakan 63 sekatan jalan raya operasi benteng di seluruh negara. Sebanyak 23,368 kenderaan diperiksa bagi mengekang kemasukan pendatang asing tanpa izin parti, terutamanya di lorong-lorong tikus. Seorang warga asing ditangkap atas kesalahan imigresen. Kenyataan turut memberitahu Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan telah melakukan 8 operasi sanitasi. Ia melibatkan 3 operasi di Sarawak, Sabah 2, Melaka 1, Pahang 1 dan Perak 1. Sementara itu, Pegawai Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP telah memaklumkan 1,201 pemeriksaan khas pematuhan SOP PKPP telah dilakukan. 1,175 premis didapati mematuhi SOP yang ditetapkan, manakala 26 premis diberi nasihat kerana tidak patuh SOP. Wabak COVID-19, 14 kes baru direkodkan semalam dengan 10 daripadanya melibatkan penularan tempatan. Ini menjadikan jumlah kes positif 9,374 kes, manakala jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan 163 kes. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, daripada 10 kes penularan tempatan, 6 kes melibatkan rakyat Malaysia dan 4 lagi bukan warga negara. Sebanyak 4 kes di Kedah, iaitu 3 daripada kluster Tawar dan 1 daripada kluster Telaga serta 2 di Sabah membabitkan kluster Benteng Lahad Datu. 4 lagi kes melibatkan bukan warga negara di Sabah daripada kluster Benteng Lahad Datu. Bagi 4 kes import pula, ia melibatkan 3 dari Singapura dan 1 dari Filipina. Sementara itu, terdapat 4 kes pulih, menjadikan jumlah kumulatif pulih sepenuhnya adalah 9,083 atau 96.9% daripada jumlah keseluruhan kes. Tiada kematian dilaporkan, menjadikan jumlahnya kekal 128 kes. Hanya 4 kes dirawat di unit rawatan rapi dan 3 daripadanya memerlukan alat bantuan pernafasan. Malaysia tidak akan terburu-buru dalam pembelian vaksin COVID-19 bagi memastikan vaksin berkenaan benar-benar berkesan dan selamat digunakan. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba, kerajaan masih menunggu negara pengeluar vaksin menjalankan ujian klinikal yang melibatkan 3 fasa dan fasa terakhir adalah ujian ke atas manusia. Kita menunggu beberapa negara yang membuat clinical trial seperti mereka yang dikeluarkan vaksin di China, dia buat di UAE dengan Brazil dan Rusia sebenarnya belum sampai peringkat belum pun sampai peringkat clinical ketiga ya. Jadi kita akan purchase kerana dia pertama kena melalui fasa ketiga klinikal, kedua keyakinan kita terhadap keselamatan vaksin itu sendirilah Kita tak terburu untuk melaksanakan membeli vaksin.
Kerajaan belum membeli sebarang jenis vaksin dan masih menggunakan diplomasi sains serta sentiasa berhubung dengan pihak pengeluar vaksin dan negara-negara yang sedang membangunkannya. Beliau ditemui selepas melancarkan sambutan Hari Keselamatan Makanan Sedunia 2020 di Putrajaya. Keputusan harga siling baharu pelitup separuh muka 3 lapis akan diumumkan bulan depan. Jelas Menteri Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Alexander Nathalinggi, kementerian berbincang bersama penggiat industri terlibat berikutan permintaan tinggi pada masa ini. Turut diambil kira adalah faktor kos pengeluaran dan pembekalan bahan mentah untuk menghasilkan produk itu. Kita menyimak semula untuk kita meletakkan harga siling nanti. Jadi kita sebelum kita buat itu kita perlu juga mengadakan libat urus ataupun berbincang dengan industri player seperti kilang-kilang. Dalam 1 bulan ni kita tengoklah bagaimana stabiliti harga ini dan keberadaan ataupun bekalan ni. Jadi bulan Oktober kita lihat kalau boleh dalam bulan Oktober. Sebab itu kami perlu berhati-hati, bukan suka-suka buat. Beliau ditemui media pada lawatan kerja ke kilang pelitup muka di Kuala Selangor. Pemantauan ke atas 13 kilang pelitup muka bagi tempoh April hingga Ogos tahun ini mendapati lebih 96 juta keping pelitup separuh muka telah diedarkan ke pasaran tempatan dan ekspor, manakala lebih 108 juta keping pelitup separuh muka telah diproses dalam tempoh tersebut. Pada 15 Ogos lalu, KPDNHEP telah menetapkan harga runjit maksimum pelitup separuh muka 3 lapis pada harga RM1 seunit atau RM50 sekotak. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Masih bersama Berita Pagi, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM akan menambah anggota pegawai bomba bantuan di seluruh negara, khususnya di kawasan perairan yang berisiko tinggi. Anggota bomba bantuan yang dilantik antaranya dalam kalangan nelayan yang akan mengawal keselamatan terutamanya pada musim tengkujuh. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraidah Kamarudin berkata beberapa kawasan berisiko tinggi telah dikenal pasti dan akan ditambah dari semasa ke semasa. Hotspot tu kita dah kenal pasti hotspot air terjun yang mana bahaya, sungai yang bahaya. So di situ kita galakkan untuk bentuk pasukan di situ dan juga kita letakkan peralatan kelengkapan penyelamat di situ. Dan memang dah ada hotspot tu, tapi kita akan pantau kalau tahun ini mungkin ada hotspot baru tambah, dan kita akan tambahkan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan Mesyuarat Agung Perwakilan Koperasi Pekerja Bomba dan Penyelamat Malaysia Berhad kali ke-35 di Ceras. Hikmat anggota PBB yang terdiri daripada nelayan penting berikutan kemahiran dan kebolehan mereka mampu menyelamatkan mangsa di kawasan perairan. Setakat ini, seramai 20 anggota PBB telah dilatih di kawasan Tok Bali, Kelantan. Kontraktor utama pembinaan laluan rel Pantai Timur ECRL, China Communication Construction Company Limited CCCC, digesa memberi peluang kepada kontraktor tempatan di Terengganu untuk terlibat dalam pembinaan jajaran di negeri itu. Langkah itu sekaligus memenuhi kota 40% penyertaan kontraktor tempatan yang menyumbang kepada pembinaan projek berskala besar tersebut.
Menurut Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, konsortium kontraktor tempatan diwujudkan untuk berbincang dan saling membantu bagi menyertai tender ECRL. Jumlah keseluruhan projek yang diperuntukkan untuk kontraktor tempatan ialah 3.02 bilion ringgit daripada jumlah keseluruhan projek lebih 7 bilion ringgit yang melibatkan 6 jajaran di negeri itu. Untuk syarikat-syarikat kecil, sama ada di pihak kerajaan negeri ataupun syarikat anak-anak negeri Terengganu yang di luar daripada konsortium ini pun sukar untuk mendapat sebarang kerja projek bagi kerja projek ECRL ini kerana syarat-syaratnya yang ketat dan kaedah yang very stringent. Jadi oleh kerana itu kita membentuk konsortium ini supaya ada kekuatan saling boleh bantu-membantu dan supaya kita dapat push our standard higher dan harga yang kita boleh tawarkan juga kompetitif. Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri menyaksikan majlis menandatangani perjanjian pembentukan konsortium antara Ahmad Zaki Sdn Bhd dengan GPQ Sdn Bhd dan MMC Engineering dengan PXL Management bagi projek ECRL di Kuala Terengganu. Bagi meningkatkan promosi pelancongan domestik Tourism Malaysia dengan kerjasama Kesatuan Pekerja-Pekerja Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia LPPM dan QPEX melancarkan pakej istimewa penjawat awam. Inisiatif di jangka pendek itu dirangka sempena kempen cuti-cuti Malaysia. Pelancaran pakej istimewa penjawat awam bagi fasa pertama disempurnakan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri di Ibu Negara. Pakej itu juga sebagai hadiah kepada penjawat awam kerana mereka antara yang terlibat secara langsung bagi mengekang penularan COVID-19. Tidak dapat disangkal lagi kecekapan penjawat awam dalam melaksanakan tanggungjawab memerangi pandemik COVID-19 menjadikan Malaysia diiktiraf sebagai antara 5 negara terbaik dengan public approval atau penerimaan rakyat yang tertinggi dalam mengawal pandemik COVID-19. 11 agensi pelancongan mengambil bahagian mempromosikan pakej percutian 2 hari 1 malam dan 3 hari 2 malam yang melibatkan hotel bertaraf 5 bintang dan 4 bintang di sekitar Kuala Lumpur, Selangor dan Genting Highland dengan menawarkan harga pakej serendah RM120 seorang. Di samping tawaran penginapan, penjawat awam boleh menikmati pakej produk-produk pelancongan yang menarik dengan tawaran diskaun harga tiket sehingga 30%. Pakej permulaan merangkumi produk-produk pelancongan di sekitar Lembah Kelang dan ia akan diperluas ke negeri-negeri lain untuk fasa akan datang. Penjawat awam boleh mendapatkan pakej-pakej ini dengan hanya menggunakan pas pekerja penjawat awam di agensi-agensi pelancongan terpilih. Sementara itu, Tourism Malaysia menyasarkan kira-kira RM300 juta pendapatan bagi tempoh sebulan atau RM3 bilion setahun menerusi pakej istimewa itu yang melibatkan lebih 1.2 juta kaki tangan awam. 27 pasar di Labuan termasuk kedai runcit telah diperiksa oleh Jabatan Kesihatan Labuan berkaitan keselamatan makanan. 145 sampel telah diambil dengan 14 sampel melanggar Akta Makanan dan 8 daripada jumlah itu didapati telah melakukan pelanggaran sampel sayur terhadap kandungan racun perosak. Pengarah Jabatan Kesihatan Labuan, Dr. Ismuni Buhari, pematuhan terhadap Akta Makanan 1983 adalah perlu bagi memastikan keselamatan makanan terjamin. Mana-mana yang telah melanggar, kami memberi nasihat dan kami memberi tunjuk ajar kepada semua tempat-tempat yang terlibat termasuk pasar-pasar ini untuk memastikan keselamatan makanan dan pengendalian makanan mengikuti Akta Makanan 1983. Beliau ditemui selepas merasmikan sambutan Hari Keselamatan Makanan Sedunia di Lembaga Pertubuhan Peladang dan diadakan serentak di seluruh negara. Dr. Ismuni turut menyatakan bahawa pemantauan dilakukan seawal proses penghasilan produk sehingga penjualan sesuatu produk agar makanan yang dijual kepada pengguna menepati akta-akta makanan yang telah dikuatkuasakan.
Jenayah indeks di daerah Sungai Buloh mencatatkan penurunan 30.84% atau 165 kes pada tahun ini bagi tempoh Januari hingga Julai. Ketua Polis Selangor Datuk Nur Azam Jamaluddin berkata, tahun ini 370 kes direkodkan berbanding 535 kes bagi tempoh sama tahun lepas. Faktor-faktor penurunan indeks jenayah yang sebagaimana tuan-tuan sedia maklum, satu disebabkan COVID. Jadi kita terikat dengan PKP ni. Bila PKP ni ramai tak dapat bergerak, jadi ini merupakan satu faktor lah. Jadi pecah rumah pun tak boleh kalau bergerak, jadi kita dapat tangkap, kita akan keluarkan compound. Itu satu. Nombor dua, disebabkan oleh program-program pencegahan jenayah yang kita ambil, kita lakukan. Datuk Nur Azam melancarkan program Neighbourhood Watch Polis Selangor Siri 2 2020 di Shah Alam. Menerusi program tersebut, aktiviti pertemuan dan sesi dialog polis bersama orang awam di luar balai telah meningkatkan kesedaran masyarakat tentang pentingnya semangat kejiranan dalam mencegah jenayah di kawasan perindustrian dan pusat perniagaan. Polis melaksanakan program berkenaan di seluruh daerah di Selangor sejak Februari tahun lalu dalam usaha menurunkan kadar jenayah. Saksikan Berita Parlimen setiap Isnin hingga Khamis 10.30 malam di saluran berita RTM dan TV1. Baik, pusingan ketiga kejuaraan Petronas Capri 2020 litar antarabangsa Sepang SIC, pelumba High Ref SCK Honda Racing Muhammad Helmi Azman berjaya mengulangi pencapaian di pusingan pertama apabila mengungguli kategori CP150 dengan catatan masa 14 minit 15.941 saat. Saingan 11 pusingan mempamerkan persaingan sengit antara jentera Yamaha dan Honda dengan pertukaran pendahulu perlumbaan di setiap pusingan. Helmi dan satu lagi pelumba Honda Azroy Hakim Anwar turut diberi saingan pelumba Petronas Sprinter Yamaha Maju Motor Muhammad Akid Aziz yang turut memburu kejuaraan. Menuju ke garisan penamat, Helmi berjaya memotong Azroy. Helmi menang dengan kelebihan 0.037 saat di hadapan Azroy dengan Muhammad Akid di tempat ketiga. Okey, pada last lap memang target saya untuk leading the race. So akhirnya berjaya dan ada yang selekor yang 3 terakhir memang saya perlu seorang depan saya untuk kerana finishing sini agak jauh untuk checker flag. So saya perlukan angin bahagian depan. So alhamdulillah akhirnya berjaya untuk strategi saya pada perubahan ini. Kemenangan ini sekaligus menebus kekecewaan Helmi di pusingan kedua di Tangkak Johor apabila gagal meraih sebarang mata selepas menamatkan kedudukan di tempat ke-18. Selepas 3 pusingan, Azroy masih kekal selaku pendahulu keseluruhan pelumba dengan 56 mata, diikuti Helmi 50 mata dan ketiga Muhammad Akid 46 mata. Sementara itu, pasukan 1XOX TKKR SAG menempati ramalan apabila menguasai kelas CP125 menerusi 2 pelumbanya Muhammad Hafiza Rofa dan Mat Syafiq Rasul. Mat Hafiza tampil dalam kelas tersendiri untuk muncul juara buat kali pertama apabila merekodkan masa 11 minit 5.311 saat untuk 8 pusingan. Manakala Mat Syafiq Rasul yang muncul juara di Tangkak minggu lalu menamatkan perlumbaan di kedudukan ketiga. Pelumba Petronas Sprinter Yamaha Maju Motor Mat Syafiq Rosli melengkapkan podium di tempat kedua. Selepas perlumbaan, Mat Syafiq Rasul terus mengukuhkan kedudukannya selaku pendahulu keseluruhan dengan mengumpul 61 mata. Diikuti Syafiq Rosli 51 mata dan Hafiza 41 mata. Pasukan 1XOX SAG Team turut menguasai kategori Wira menerusi kemenangan yang dilakar oleh Mat Aiman Hafiz Syaril.
Aiman menamatkan perlumbaan 7 pusingan itu dengan catatan masa 9 minit 54.353 saat, diikuti tempat kedua dan ketiga Rahimi Nabil Razu dan Mat Akil Daniel Nasrul. Selepas ini, Terengganu akan menjadi hos untuk aksi pusingan 4 yang dijadualkan berlangsung pada 18 hingga 19 September nanti. Baik, saingan edisi ke-6 Kejohanan Purple League Remaja 2020 bakal tampil dengan persekitaran norma baharu. Ketua Pegawai Operasi Purple League Ho Kek Mong mengatakan pihaknya telah pun bersiap sedia menghadapi sebarang cabaran dalam mencari bakat muda di negara ini. Kejohanan yang berformat round robin itu akan berlangsung di seluruh negara melibatkan 40 pasukan mulai 3 Oktober sehingga 22 November tahun ini. Definitely for this year, with the pandemic COVID-19 issue happening around the world, it will be difficult. But it's also you have to look at the positive side of this issue. So this year for 2020, we are focusing on more domestic and more local events, which actually is our MPL new vision and mission as well. So we are definitely going to pump and also invest heavily on all the junior and local players. Pasukan juara juga berpeluang mengambil bahagian dalam kursus latihan intensif yang ditawarkan Persatuan Badminton Malaysia BAM selain ganjaran dan wang tunai sehingga RM100,000 yang ditawarkan secara keseluruhannya. Sepanjang tempoh 6 tahun yang lalu, pertandingan ini telah menghasilkan barisan muda berbakat negara yang cemerlang di persada antarabangsa seperti Lee Zijia, Goh Jinwei, Leong Junhao, Soh Hui Yik dan Aaron Chia. Mulakan pagi penuh bererti. Lengkapi diri dengan informasi. Penuhi hari dengan sajian berita daripada kami. Pagi Sabah. Berita Pagi Sarawak. Baik, saudara, ramalan cuaca itu menutup berita pagi. Kekal setia bersama berita RTM, maklumat sahih jenama dipercayai. Terus patuh SOP mencegah COVID-19. Salam hormat, kita jumpa lagi.